inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masina Alias dalam berita IKIM. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof tiba di Brussels, Belgium pada 5.30 pagi waktu Malaysia untuk lawatan rasmi dan misi perdagangan ke Kesatuan Eropah EU. Turut menyertai lawatan pertama beliau ke Eropah sejak memegang jawatan itu ialah Pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Osman Bashar, Pengerusi Majlis Minyak Sawit Malaysia Datuk Carl Beck Nielsen serta Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran dan Tanah Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh. Misi ke EU adalah misi bersama dengan Kerajaan Indonesia di bawah Majlis Negara-Negara Pengeluar Sawit. Pada 9 Februari 2023 di Jakarta, Indonesia, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Hal Ehwal Ekonomi Indonesia Dr. Engineer Airlangga Hartarto telah bersetuju untuk melindungi kepentingan sektor sawit dengan memperkukuh usaha dalam menangani diskriminasi terhadap minyak sawit. Video mengenai kes samun di sebuah kedai emas di Inanam, Sabah yang tular di media sosial sejak semalam didapati lakonan rekaan semata-mata. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Superintenden Kalsum Idris berkata, video berdurasi 3 minit 32 saat itu menunjukkan seorang pelanggan wanita yang berada dalam kedai emas berkenaan didatangi oleh seorang lelaki. Katanya secara tiba-tiba lelaki itu bertindak meragut bakul berisi barang kemas yang dibeli oleh mangsa dari premis berkenaan sebelum melarikan diri. Berkaitan tersebarnya rakaman video itu, Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu membuat risikan dengan menghubungi pengurus premis berkenaan bagi mendapatkan pengesahan berhubung insiden itu. Kalsum berkata pihaknya kemudian meminta supaya pengurus premis berkenaan bagi mengesahkan insiden dalam rakaman video itu hanyalah lakonan semata-mata. Kalsum menasihati orang ramai supaya tidak menimbulkan sebarang spekulasi berhubung rakaman video berkenaan. Katanya jangan mudah mempercayai sebarang isu yang disebarkan dalam media sosial tanpa pengesahan oleh pihak berkenaan. Akibat terlalu ketakutan selepas melanggar motosikal, pemandu kereta meneruskan perjalanan tanpa berhenti dalam satu kejadian di kilometer 7 Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi di Johor Bahru kemarin. Ketua Polis Daerah Johor Bahru, Asisten Komisioner Raub Selamat berkata, bagaimanapun pemandu lelaki berusia 30-an itu membuat laporan polis berhubung kemalangan terbabit tidak lama kemudian. Katanya kejadian berlaku jam 9 pagi apabila pemandu kereta secara tiba-tiba menukar lorong kiri ke laluan tengah. Raub berkata kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa. Terdahulu video berdurasi 20 saat memaparkan sebuah kereta menukar lorong dari kiri ke tengah secara laju telah melanggar motosikal. Bagaimanapun pemandu kereta terbabit tidak berhenti sejurus kemalangan, sebaliknya meneruskan perjalanan. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 21 Februari dalam tahun 1950, buat pertama kalinya, persidangan alim ulama Semalaya selepas Perang Dunia Kedua telah berlangsung di Muar Johor. Persidangan ini dianjurkan oleh UMNO Malaya dengan kerjasama UMNO Bahagian Muar dan Tangkak dan Jemaah Pengembangan Agama Muar. Ia disertai oleh seramai 46 orang perwakilan alim ulama dari seluruh Malaya dan Singapura kecuali negeri Pahang. Turut hadir 300 orang pemerhati. Persidangan ini dibuka oleh Pengerusi Mesyuarat Agung UMNO Tuan Syed Abdul Kadir Mohamed yang mewakili Yang di-Pertua UMNO Malaya, Datuk On Jaafar. Dalam ucapan pembukaan, Tuan Syed Abdul Kadir menyatakan bahawa persidangan ini memainkan peranan yang penting dalam usaha mencari jalan memelihara kebajikan umat Islam di Malaya. Umat Islam pada masa lalu telah mencapai kemajuan yang amat berkesan dan telah membentuk perjalanan sejarah dunia. Antara perkara-perkara yang telah dipersetujui pada persidangan ini termasuklah berkaitan dengan permasalahan mengerjakan ibadah haji dan pendidikan tinggi dalam aliran agama di negara ini.
Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. اللهم عليك توكلت وإليك المصير 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 Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. اللهم عليك توكلت وإليك المصير 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 Kecintaan itu datang dengan berbagai tindak balas dan perasaan. Cinta terhadap kekasih tidak hanya berdiri dengan rasa cinta itu sahaja. Ia disusuli dengan aneka ragam emosi dan perasaan. Antaranya, kerisauan seorang kekasih terhadap keselamatan kekasih yang dicintainya. Perasaan yang sedemikian pernah dialami oleh seorang wanita Ansar lantaran cintanya yang mendalam terhadap Rasulullah SAW. Imam At-Tabarani meriwayatkan, ketika tersebar meluas berita bahawa baginda SAW gugur di medan Uhud, seorang wanita bergegas ke medan perang untuk memastikan kebenaran berita itu. Dalam perjalanannya, wanita itu bertemu seseorang yang ikut perang. Dia bertanya, apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW? Lelaki itu menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahmu telah gugur di medan tempur. Wanita itu bertanya lagi, apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW? Lelaki itu menjawab, baginda dalam keadaan baik-baik sahaja. Perasaan cinta dan perhatian wanita itu terhadap Rasulullah SAW mengatasi cinta dan perhatiannya terhadap ayahnya sendiri. Wanita itu meneruskan perjalanannya kerana mahu melihat sendiri keadaan Rasulullah SAW. Dalam perjalanannya, dia sekali lagi bertemu dengan seseorang yang ikut berperang.
Dia bertanya, apa yang terjadi kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang itu menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamimu telah gugur di medan tempur. Wanita itu bertanya lagi, apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lelaki itu menjawab, baginda dalam keadaan baik. Tidak, demi Allah, sehingga aku melihat baginda dengan mata kepalaku sendiri, ujar wanita itu. Dia meneruskan perjalanannya. Ketika bertemu dengan orang lain, dia kembali bertanya hal berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tetap sama, baginda dalam keadaan yang baik. Namun wanita itu tetap tidak berpuas hati dan belum tenang, sehinggalah dia dapat melihat sendiri keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meneruskan perjalanannya, yang akhirnya wanita itu dapat bertemu dan melihat langsung akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada baginda, setelah bertemu denganmu, setiap musibah menjadi tiada makna bagiku. Subhanallah, inilah kerisauan seseorang yang mencintai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar kematian ayah dan suaminya tidak menjadi beban yang mendukakannya saat mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintainya dalam keadaan yang baik dan selamat. Kecintaannya kepada baginda mengalahkan cinta dan kasihnya kepada manusia lain, sekalipun terhadap ayah dan suaminya sendiri. Bagaimanakah cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Inspirasi Euforia Islami. IKIM Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita bertemu untuk pertemuan di hari ini, hari Isnin, minggu yang baru, juga tarikh yang baru bersamaan 29 Mei 2023, 9 Zulqaidah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita nak teruskan untuk perkongsian kita menerusi Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh akan temankan anda. Dan istimewanya, saya bersiaran untuk hari ini bersempena berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 di WTC Kuala Lumpur. Masya Allah, saya berada di celahan-celahan jutaan buku, ribuan buku ni. Seronoknya, Masya Allah. Dan sebenarnya, kita akan berlangsung siaran kita di sini dan pastikan anda juga boleh sama-sama menghayati. Dan kalau ada hadirin dan tetamu kita yang sampai dekat WTC Kuala Lumpur ni, boleh sama-sama hadir ke booth IKIM dan juga boleh tengok sendiri kita bersiaran kat sini. Kita boleh sama-sama berjumpa juga dengan penyampai-penyampai Radio IKIM. Dekat mana tu? WTC Kuala Lumpur, L85 dan L86. Senang saja, dapatkan nanti lokasi, kita boleh sama-sama jumpa nanti. Okay? Terima kasih tim Warna Pagi yang dah pun temankan anda, dan insyaAllah saya akan teruskan lagi untuk siaran kita berikutnya sehingga jam 1 tengah hari nanti. Dan kejap lagi kita nak bersama-sama bersiaran dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin menerusi rancangan Persona di Zahra. Sama-sama kita akan dengarkan. Okay? Dan rehat santai dan kekal sama kita. Kita nak berdahulu bersama dengan lagu kita yang pertama ni. Jom dengarkan dari Hijaz yang mana tajuknya iaitu Sandiwara. Kekal di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Jadikan aku selalu bertasbih lafaz namamu pagi hingga purnama. Hanyalah padamu aku berserah jiwa di dunia fana ini sementara. Perjalanan ini ada jauh dan dekat.
Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Pesona di Zahra seperti biasa yang kita bawakan di setiap hari Isnin ini untuk kita nak bawakan juga pertemuan ini
bagi kita nak sama-sama mendengarkan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan istimewanya kita bersiaran sama-sama kita hari ini bersempena berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, di mana kita berada di booth IKIM dan juga mini studio Radio IKIM. Anda boleh sama-sama hadir juga datang melihat sendiri bagaimana kita berada di sini menjalankan secara langsung kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, jom terus nak menggalu-galukan kehadiran Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada di talian kita. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat ya. Wah, syukur. daripada PWTC. Itulah Ustaz, kita bersiaran dekat celahan-celahan buku-buku yang banyak ni Ustaz. Oh kan, syukur banyak-banyak. Dan samalah juga, kita pagi ni pun nak teruskan lagi untuk siaran kita, dapatkan ilmu yang bermanfaat insya-Allah Ustaz. Dan kita nak bawakan lagi perkongsian menerusi rancangan Pesona di Zahra ini. Seperti biasa Ustaz, menerusi kita berada di sini untuk nak tahu lagi Ustaz, belajar lagi untuk mengenal watak-watak dalam kehidupan kita. Jadi untuk kali ini tajuk kita yang kita pilih iaitu kekalkan positif. Dalam hidup kita ni Ustaz, kadang-kadang macam-macam kita fikir ya Ustaz, macam-macam kita terbayang dekat fikiran kita, apa perlu buat dan kenapa jadi macam tu, kenapa kita ni ada dekat sini, kenapa tak macam tu. Macam-macam lah kan. Jadi Ustaz, jom sebagai mukadimah Ustaz, kenapa kita nak kekalkan positif itu sangat penting pada kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasar wa wala. Alhamdulillah Allah DJ Syafiq, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, dalam Pesona Zahra kita bincang mengenai watak pada tahun ini ya. So kita dah kongsikan bahawa watak itu umumnya dia ada 4 MATH matematik kan, MATH iaitu maknanya akronim bagi watak pertama, watak mata kita panggil. Yang keduanya akal, yang ketiganya adalah telinga dan keempat adalah hati. Okey, dan keempat-empat watak ni dia real. Dia bukan teori semata-mata. Jadi kalau ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah hari ni kita boleh apply. Siapa-siapa yang datang pesta buku pada hari ni boleh perhatikan boleh perhatikan dan cara menjual juga berbeza. Bagi siapa yang hari ni dia buka booth, cara menjual berbeza. Cara nak mengimpankan juga berbeza. Kalau dia kata orang maknanya kita mula dengan MATH, mata, orang mata ni dia akan beli dia tak cakap banyaknya, macam dia kan ambil je kan Ustaz. Ambil je dan kadang-kadang ada yang buku dia dah beli, dia terbeli pula kat bus depan. Itu orang mata. Okey. Orang akal ni dia adalah main dia adalah objective oriented. Jadi dia kalau nak beli buku, dia akan tanya kenapa nak beli buku ni. So jadi kalau nak kempen dengan orang akal ni, bang beli buku ni bang. Apa tu tak, kenapa abang kena baca buku ni? Kenapa? Maksudnya kalau kena dia punya logik dia punya objektif dia akan beli buku kita tu. Kan? Okey. MATT, orang telinga. Orang telinga akan banyak tanya, ni penerbit mana? Ini siapa penulis dia? Cerita pasal apa? Dia akan baca, dia akan duduk lama baca, biarkan dia. Sebab dia perlukan maklumat. Sebab orang telinga adalah information oriented. Okey. Orang hati yang akan baca mengenai testimoni. Bang, ini buku ni semalam ada orang beli. Betul tak? Dia ada masalah tau. Maknanya, apabila dia baca buku ni, alhamdulillah. Mana testimoni sangat bagus untuk kempen bagi orang hati. Jadi maknanya, orang berbeza dan benda ni real. Dia bukan teori semata-mata, boleh aplikasi terus. Dan kejap lagi kalau kita datang ke pesta buku, kita boleh perhatikan orang mata punya watak. Yang orang mata ni kan action oriented kan. Maksudnya sana mau laju, sana ni kan. Okay. Orang akal punya watak. Orang akal ni dia muka macam malah ambil pot, muka serius je. Gembira apa macam tu, marah apa macam tu, suka apa macam tu, muka dia serius je kan. Saya biasa kendalikan maknanya dengan majlis ke apa semua kan. Kalau orang akal ni tak gembira ke? Gembira. Kenapa tak senyum? Tengah senyum lah ni. Terpadanya senyum dia pun macam tak senyum. Okey. Jadi maknanya real. Orang telinga yang kita boleh tengok kemas. Pakaian orang telinga ni kemas daripada pagi sampai petang dia akan kemas. Orang mata 15 minit pertama dekat expo. Lepas 2 jam dia punya brus ke sini, dia punya brus ke sini. Habis dia pusing lah Ustaz. Aduh. Dia pusing lah. Okey. Apapun dalam
dalam watak-watak ini, hari ini kita nak kongsikan bagaimana kita nak kekalkan positif. So, benda positif ni benda attitude. Benda attitude ni maksudnya benda kebiasaan. Jadi maknanya kita kena biasakan diri kita untuk positif. Baru kita akan berwatak sebagai watak orang yang positif. Sebab positif mental ada attitude. Macam negatif mental. Orang yang kalau membiasakan diri dia memandang cara negatif, maka dia akan mudah dulu negatif dulu dalam memandang dia. Kalau dia biasa memandang dengan keadaan yang solution oriented, maknanya nak cari penyelesaian, setiap benda tu dia akan cakap, okey, apa nak buat sekarang ni? Apa nak buat sekarang ni? Kalau dia kata orang tu attitude dia adalah suka menyalahkan orang lain, kita boleh tengok masa semua benda salah orang lain. Sebenarnya benda-benda positif ni adalah benda-benda berkaitan attitude, kebiasaan. Jadi attitude ni bukan sahaja benda zahir, dia adalah juga benda cara kita berfikir. Pada minggu-minggu yang lepas kita dah kongsikan mengenai orang malas, misteri kemalasan. Dan orang malas ni dia bermula dengan malas berfikir. Kita dah kongsikan benda tu. So maksudnya maknanya attitude itu. Sama juga dalam apa-apa perkara adalah benda yang penting adalah attitude. Jadi pada hari ini kita nak kongsikan macam mana cara kita nak menguruskan. Maknanya kita kena faham diri kita dulu menurut watak. Kita kena faham diri kita dulu menurut watak. Jadi macam mana cara kita nak menguruskan kita punya positif, cara kita berfikir secara positif. Jom kita mulakan dengan watak-watak, iaitu MATH. Mata, akal, telinga dan juga hati. Okey. Kita mula dengan orang mata. Orang mata. Okey. Apa benda yang perlu diuruskan bagi seorang mata tu adalah pertama, uruskan semangat dia nak buat satu benda. Sebab orang mata ni masalah dia, atau bukan masalah, cabaran dia adalah dia action oriented. Kadang-kadang satu benda tu dia terus nak buat. Maknanya dia terus nak bergerak dulu. Kadang-kadang perancangannya tidak begitu detail. Maknanya semangat, terus nak buat. Jadi bagi orang mata, pertamanya kalau bercakap dengan dia dengar kan, oh ini bisnes bagus ni, terus nak buat. Terus invest semua benda. Terus duit KWSP tu habis. Contoh kan, mana di invest pada benda begitu. Dia kadang-kadang kalau dah semangat tu, mana dia akan buat, dia terus laju nak bergerak begitu. Jadi maknanya orang mata ni untuk positif, dia kena urus semangat dulu. Maknanya semangat dia. Maknanya semangat yang berkobar-kobar tu dan juga maksudnya kalau datang satu benda, bagi orang mata, latih diri untuk bagi tempoh kat diri dulu. Maksudnya bagi tempoh diri, maknanya latihan lepas 3 hari lah. Baru dia akan berfikir tenang. Orang mata, kalau dia kata dapat maksudnya, bang ni bagus ni, ini hanya untuk 3 hari je. Oh, dia akan bersemangat untuk buat benda tu. Kadang-kadang penelitian dia tidak cermat. Kemudian yang keduanya, bagi orang mata ni, dia kena urus reaksi spontan. Sebab orang mata dia ada reaksi spontan dia. Untuk kekal positif, memang kena tahan nafas, ambil nafas baik-baik, satu benda jangan reaksi spontan. Orang mata dia tak tahan. Kalau dia kata orang bercakap, memang dia akan nak balas terus. Maksudnya nak jawab terus. Maknanya itu orang mata. Jadi maknanya nak reaksi spontan memang kena faham. Siapa-siapa di luar sana, kalau kita orang mata, cuba perasan benda ni. Kalau tak perasan, kita takkan perasan benda ni berlaku harian dalam hidup kita. Kadang kita nak menjawab tu, kata pepatah Melayu lama dulu, ni orang Melayu lama sebut. Kadang-kadang mulut tu lebih laju daripada otak dia. Maknanya mulut dia lebih laju. Sebab dia ada reaksi spontan tu. Kata-kata keluar dulu, Ustaz. Aduh. Kata-kata keluar dulu. Jadi orang lain ada juga. Orang mata itu portion agak besar bagi dia tu. Jadi mana untuk kekal positif. Jadi apa benda yang datang kat kita, wujudkan reaksi matang kita panggil. Berbanding reaksi spontan. Sebab naturally orang mata dia ada reaksi spontan tu. Dia akan dulu dia akan marah dulu baru dia fikir balik tak patut aku ni. Untuk kekal positif maksudnya jaga atau manage atau uruskan dua benda bagi orang mata, iaitu uruskan semangat yang berkobar-kobar kat satu benda tu, dan yang keduanya reaksi spontan. Okey, so kita berhenti berehat, kita kongsikan maknanya bahagian-bahagian yang lain
iaitu orang akal, orang telinga dan orang hati, insya-Allah. Baik, insya-Allah Ustaz, kita akan sambung lagi Ustaz, bagaimana kita nak tengok keadaan positif itu bagi orang hati, orang akal, apa pandangannya, apa tafsirannya, insya-Allah sama-sama kita belajar lagi selepas ni. Okey, kita nak berehat seketika, buat anda jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp kita, sebab di sini pun kita aktifkan talian WhatsApp yang boleh kita ambil soalan-soalan dari sahabat pendengar kita. Hantarkan ke talian kita 011-2904-004. Kita nak berehat seketika. Ustaz kekal di situ Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ini. Okey? Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cobalah sedaya mampu hidupkan bererti. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sekali lagi Assalamualaikum. Bagi anda yang baru saja buka pasang radio IKIM, saya Syafiq sedang temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita bersiaran menerusi rancangan Pesona di Zahra bersempena di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di WTC Kuala Lumpur. Kat sini kita bawakan terus secara langsung rancangan ini kepada anda walau di mana saja berada. Sama-sama juga anda boleh tonton di YouTube juga di Facebook IKIM FM. Okey, rancangan Pesona di Zahra, kita akan sama-sama lagi mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang berada di talian kita. Kali ini nak teruskan lagi bincang-bincang berkaitan dengan kekalkan positif. Kan Ustaz, jadi jom kita nak sama-sama dengarkan lagi Ustaz, bagaimana kita nak tafsir, nak dapatkan input-input itu supaya kita nampak dia ke arah kebaikan. Dia seperti macam mata apa Ustaz? Mata lebah. Dia tengok benda yang tak okey pun dia nampak okey je Ustaz. Wah kan. Bagaimana Ustaz? Silakan untuk teruskan bincang kita ni Ustaz.
Okey, ibu kakak tuan-tuan sekalian orang ni dia tak sama. Itu satu rule yang kita kena faham Dan kadang-kadang benda ni yang menyebabkan pergaduhan-pergaduhan kecil yang maksudnya tak perlu pun kalau kita faham. Sebab Apabila watak orang tu berbeza, inborn ni makna lahir-lahir, cara dinilai berbeza, cara dia buat keputusan berbeza, cara dia maknanya sistem nilai, ada benda-benda yang lahir daripada itu berbeza contoh macam tadi kita sebut orang mata, dia memang ada reaksi spontan. Itu dia punya inborn dia. Kalau dia tak faham, maksudnya dia akan terbiasa dengan benda tu. Dan kalau respon spontan tu negatif, maka biasanya akan negatif je. Akan dulu, cek dulu, cok dulu. Maksudnya itu benda yang dia kena jaga. Okey, kita teruskan MATH, mata, yang kedua akal. Okey, akal ni pula apa yang perlu dia, maksudnya dia manage untuk kekal positif kerana akal ni dia by objektif, jadi dia mudah untuk terus jump to conclusion, kita panggil dia terus mudah menghukum. Orang akal akan, bila tak kena dengan logik dia, tak kena dengan dia punya, maksudnya orang akal adalah orang yang logik dan dia mementingkan logik tu logik dia dia maknanya tak kena dengan logik dia terus akan reject. Dia akan terus mengarut dah dia ni, nyampah lah dia ni, tak gunalah dia ni. Orang akal ada mudah untuk terus menghukum, jump to conclusion. Tak bagus tak betul memang. Kadang-kadang kita pelik, tapi itu cara dia mudah untuk begitu. Yang keduanya, orang akal ni dia memang maksudnya ada respon sinis. Berbeza dengan orang mata. Orang mata ada respon spontan. Orang akal ada respon sinis. Jadi dia kena perasan benda tu. Kalau tidak, dia akan jadi mulutnya tajam. Sarkastik kita panggil, ataupun mulut tidak berinsurans, mulut longkang, apa jugalah nama dia. Macam-macam kan. Contoh katakan hari ni kan, dia suami, kalau isteri orang suami nak buat baik, sajalah nak menyapa-nyapa, nak manja-manja kan. Maka suami pun cakap, sedap ke awak masak hari ni? Patutnya jawab je lah, sedap. Sedap awak masak hari ni. Maknanya boleh jawab, terima kasih kan. Tapi kalau bagi orang akal, sedap ke masak hari ni? Kenapa? Semalam tak sedap ke? Dia tanya balik tu. Dia tanya balik. Kenapa semalam tak sedap ke? Itulah. Jadi dia ada sinis tu. Jadi bagi orang akal, dia kena faham benda ni. Kalau dia tu memang ada respon sinis, memang kena tahan sikit lah. Jadi tak semua tempat boleh sinis. Kita mungkin rasa benda tu tak ada apa-apa, tapi bagi orang kadang-kadang agak sensitif. So jaga. Itu benda nak kekal positif bagi orang akal. Jangan jump to conclusion. Yang keduanya, sinis tu kena jaga. Okey. Bagi orang telinga, MATH, T, M mata, A akal, T telinga. Okey. Bagi orang telinga ni, kebanyakan orang telinga, dia ada expectation yang tinggi. Dia ada jangkaan yang tinggi. Sebab dia adalah information oriented. Jadi dia adalah maknanya berdasarkan kita panggil maknanya maklumat. Dia banyak dia akan suka ambil tahu banyak benda sampai dia ada satu expectation, dia ada satu jangkaan, maknanya satu kita panggil satu standard yang tinggi. Kalau suami tu mesti macam ni. Dan agak kurang fleksibel sikit. Kalau rendah daripada tu, maka waktu tu itu tak bagus. Jadi maknanya kadang-kadang expectation tu bagus, tapi kita kena fleksibel sikit. Manusia ni kadang-kadang dia bukan robot, dia punya maknanya time limitation dia, semangat dia dan satu jangkaan ataupun satu expectation, satu standard yang tinggi pada kita belum tentu dia sesuai untuk semua orang di kali itu. So maksudnya mana expectation dan juga struktur. Struktur tu maknanya step by step tu. Maksudnya nak buat dia mesti macam ni, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Jadi maknanya manage ataupun uruskan benda tu. Kalau tidak takut dia maknanya mudah jatuh kepada benda yang maknanya reaksi yang negatif. Okey. Dan yang terakhir bagi orang hati, okey, ciri-ciri orang hati ni apa? Dia adalah inner oriented. Inner oriented ni maknanya dia dalaman sangat penting bagi dia. Jadi orang hati ni positif side dia, bahagian positif dia, dia fikir bagi pihak orang lain. Contoh,
Hari ni kalau satu orang katakanlah satu orang hati dengan DJ Syafiq tiba-tiba Ustaz Syafiq dia akan fikir bagi Ustaz Syafiq. Dia akan fikir bagi pihak tau. Dia kata ini nak air ni, maka dia akan ambilkan air. Okey. Kalau dia fikir bagi pihak orang lain, maknanya akan nampak fikir orang lah. Tapi kadang-kadang dia fikir bagi pihak orang lain secara negatif. Contoh dia fikir bagi pihak orang lain ini sajalah buat-buat tu, saja manja-manja lah tu, malas aku. Tafsiran lain tu Ustaz kan. Aduh. Ya. Jadi dia fikir bagi pihak orang lain. Ya betul. Dia ada positif ada negatif. Benda ni bukan buruk tau. Orang hati yang boleh fikir, dia tengok kucing tu, kucing ni dah makan ke belum. Yang orang yang lain tu mungkin tak perasan. Yeah. Hatta dia tengok periuk. Ini real case. Dia tengok periuk, dia boleh cerita buat periuk tu. Kesian periuk ni. Hari-hari kena bakar. Kalau dia boleh bercakap tu agak apa, dia tidak cakap. Apa dah perasaan dia. Maksudnya, dia boleh fikir. Jadi, oleh kerana dia punya kemampuan itu begitu, kita boleh panggil dia sebagai minda kepo. Yeah. Minda kepo ni maksudnya dia berfikir bagi pihak orang lain. Yeah. So bagi orang hati kena manage minda kepo tu. Bagus satu side tapi jangan jadi bahasa negatif. Nanti sampai jadi sangka-sangka kan. Ni suami ni lambat ni adalah ke mana-mana tu, singgah ke mana-mana lah tu. Maknanya dia jadi minda kepo. Kena fleksibel juga daripada sudut jangan terlalu memikir bagi pihak orang lain. Nanti akak yang akan penat, nanti ibu yang akan penat. Nanti abang ayah yang akan penat apabila selalu berfikir bagi pihak orang lain. Fikir orang lain tau. Fikir bagi pihak orang ni lain. Kita fikir bagi pihak orang. Orang hati dia ada potensi untuk mentafsir muka orang. Dia tafsir muka orang tau. Yeah. Ini muka Masam ni tak suka kat sini ni. Orang tu tak ada kena-mengena pun dengan dia kan. Tak ada kaitan pun Ustaz kan. Tak ada kaitan pun. Tapi dia tafsir muka orang. Nanti pendengar-pendengar boleh bagi feedback pengalaman kita berurusan dengan orang keliling kita. Yeah. Dan satu lagi, orang hati ni kadang-kadang dia mudah untuk jatuh kepada santai kita panggil santai yang terlalu santai bagi orang hati Dan satu lagi orang hati kena jaga. Sebab dia inner oriented, dia bahagian dalaman dia. Kadang-kadang ketika marah, dia tak boleh nak kontrol. Maknanya sebab tu, baik sangat. Ketika marah jadi macam, bukan dia sangat ni. Mengamuk-amuk, balik-balik barang. Sebab dia adalah dalaman dia. Dia dikeluarkan tu dengan cara tidak terkontrol. Okay? Jadi maknanya kekalkan positif, kita kena tahu part mana kita. Dan sebab kita ni ada kekuatan kita masing-masing dan ada kekurangan kita masing-masing. Dan jangan ukur orang macam diri kita. Contoh, kita punya pasangan orang hati. Kita kena faham, dia fikir, dia ada minda kepoh dia. So kita sendiri, bila kita isteri tu tanya, sikit-sikit tanya, awak kat mana? Awak kat mana? Terus kalau lirik lagu tu macam mana tu? Aduh. Jadi maknanya, dia tanya macam tu, kita faham dia memang macam tu orangnya. Yeah. Dan orang hati pula kena faham, aku janganlah macam tu. Kita jangan fikir, orang lain boleh mudah je tak boleh tanya, move on. Orang lain tak sama macam kita. Yeah. Yang penting kita cuba faham dulu. Faham dulu. Baru kita akan lebih adil dalam menilai satu perkara, satu situasi itu. Wallahualam. Kita buka dengan persoalan insya-Allah. Betul. Kita akan buka juga soalan yang mana ramai rakan-rakan kita pun berikan respon, maklum balas di situ kan, masya-Allah. Tapi kita nak berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ini bersama-sama dengan soalan-soalan yang kita dapat di sini insya-Allah. Dan untuk anda boleh terus hantarkan soalan-soalan anda ke talian WhatsApp Konti, sebab walaupun kita bersiaran langsung di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni, kita punya talian masih lagi on macam biasa. Boleh tanyakan soalan seperti ada sahabat kita bertanya, Ustaz, orang hati ni berhati tisu ke? Mudah sensitif? Kejap lagi Ustaz berikan panduannya insya-Allah. Okay? Kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana, buat anda kekal bersama IKIM. Kita akan kembali lagi selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu, kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, yaitu mereka ingat kepada Allah, Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah, bahawa dengan berzikir kepada Allah itu, ingat Allah selalu, hati akan menjadi tenteram, aman dan damai. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan, dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Warna Pagi IKIM. Itu biasa berkembang dan bercambah. Okey. Jadi orang ada orang sebegini. Okey, maknanya ada sebahagian orang ni dia akan seronok bekerja di satu tempat apabila diberi kebebasan cara nak dilakukan. Bagaimana nak laksanakan kerja tersebut. Bila sebut autonomi dan kebebasan ini tidak bermakna ikut suka dia nak datang pukul berapa pun. Bukan begitu. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbang di Malaysia. Muhammad ataita bisalam wal huda Muhammad habib sinar matamu bagai sang surya oh Fatimah damai hatimu ilham Terus setia bersama inspirasi yang Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan Pesona di Zahra. Boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kita bersiaran hari ini bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang berlangsung di WTC KL. Dari sini terus kita sebar-sebarkan siaran kita ni ke seluruh Malaysia dan juga anda boleh tonton secara langsung terus ke telefon pintar anda untuk kita nak sama-sama highlight lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Masya Allah Ustaz, masih lagi kita sama-sama berada di sini Ustaz. Dan kita nak sambung lagi untuk sembang-sembang kita, nak bincang-bincang kita ni berkaitan dengan kekalkan positif. Dah mulalah Ustaz, ada yang bertanya, saya ni orang mata, saya ni orang ni kan Ustaz? Adakah ada kaitan dengan positif ni Ustaz? Seperti ada sahabat kita tadi bertanya. Jom kita baca balik soalan beliau. Beliau bertanya, Ustaz, orang hati ni berhati tisu ke Ustaz? Mudah sensitif. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Okey, hati tisu ni semua empat-empat ni boleh jadi hati tisu. Jadi hati tisu ni dia dalam bahagian bahagian emosi. Kita dah bincang pada tahun lepas, insyaAllah kita akan bincang balik. Tapi sensitif ia. Sensitif ni sebab dia adalah orang yang mudah masuk dalam diri orang lain. Dia bukan simpati, dia sampai pekat empati. Empati naturally ada pada orang hati.
Kan? Padanya orang lain nak empathy, dia kena bentuk benda tu. Tapi naturally ada pada orang hati. Sebab orang hati ni, dia inner oriented. Jadi kalau orang cakap kan, dia boleh masuk dalam diri orang tu. Kalau cerita sedih, dia lebih sedih daripada orang yang cerita tu kadang-kadang. Dia lebih beremosi lagi daripada orang yang cerita tu. Sebab tu, maknanya dia memang agak sensitif. Dan kadang-kadang sebab itu, saya selalu suka pesan kepada orang hati, dia kena belajar pakai baju kalis peluru kalis kata. Peluru kata-kata sebab kalau tak, dia akan banyak sensitif pada kata-kata orang sekeliling dia tu. Kan? Dia maknanya bagi orang hati. Dan memang kena belajar pakai baju kalis lah. Supaya perkataan-perkataan daripada orang tu jangan kita ambil semua. Kadang-kadang orang bergurau, kadang-kadang orang maksudnya orang ada respon spontan. Katakanlah berkawan orang hati, berkawan dengan orang akal. Orang akal tu ada sinis dia. Sinis tu memang bukan dengan hati pun, kadang-kadang bukan buat-buat, bukan niat pun. Memang jenis dia macam tu. Jadi kita kan kalau orang hati tu akan sentap lah, itulah ini dan sebagainya. Jadi bagi orang hati kena belajar begitulah. Bagi kita pula, kita kena faham sebab dia inner oriented. Mungkin kawan kita seorang lagi orang akal, dia orang mata dia detach kan. Entahlah cakap apa pun dia tak terasa. Tak semua orang macam tu. Kan? Kalau kawan kita yang lain orang hati, mungkin dia jadi macam tu juga. Wallahualam. Okey, baik, jelas Ustaz di situ. Dan berikutnya soalan yang kita dapat berkaitan dengan perubahan umur kita. Soalan di situ. Okey Ustaz, mohon pencerahan. Kenapa kalau kita semakin sensitif ni bila meningkat usia warga emas? Adakah benar Ustaz? Bagaimana? Okey. Kita dah bincang pada tahun lepas. Kita akan ulang balik insya-Allah. Mengenai emosi. Emosi dia akan berubah. Kan? Maksudnya kan kita bincang ada emosi merah, biru, hijau, kuning kan. Emosi akan berubah memang mengikut umur. Dan setiap 7 tahun kita boleh cek perubahan emosi kita untuk kita kenal diri kita. Memang bila orang telah berumur, dia agak sensitif sikit. Sudut zahir dia ada hormon-hormon yang mungkin dah semakin rendah. Kan? Dan sudut maknanya apa yang dalaman dia, ada emosi-emosi yang dia orang berpengalaman, dia suka orang bagi penghormatan kat dia, beriktirafan kat dia. Maknanya dia orang dah pengalaman, mungkin dah malas sibuk-sibuk. Jadi emosi sayang tu dah semakin tinggi. Jadi maknanya bila orang buat tak tahu ke apa semua, dia akan mudah terasa. Kan? Jadi watak itulah dia tetap. Kalau orang tu orang akal, sinis tu sampai tua lah sinis dia. Sudah emosi memang mudah terasa. Tapi sinis macam itulah dia. Kalau dia tu orang mata, maknanya mulut longkang sampai tua lah mulut longkang tu. Kalau tak dijaga watak dia tak berubah. Emosi dia berubah. Memang sebagai berumur orang akan semakin mudah sensitif sebab emosi berubah. Wallahualam. InsyaAllah Ustaz, kita harapkan kalau perubahan usia kita walaupun daripada kanak-kanak meningkat remaja, semuanya ada perbezaan dan juga perasaan, emosi kan Ustaz. Harap tenang-tenang kan Ustaz kan, insyaAllah. Okey Ustaz, satu soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz bagaimana nak mengelak tengok nikmat orang lain dapat? Kerana kadang-kadang jiwa kacau dan merasa sedih bila diri tidak mendapat apa yang diminta dan merasa semacam Allah tak mengkabulkan doa kita kerana mungkin banyak dosa kita. Agaknya saya ni orang mata kot dan terkadang boleh jadi orang hati ke macam mana Ustaz? Silakan Ustaz. Okay. Tuan yang bertanya tu, kalau saya tengok dia ada unsur hati. Maknanya kalau tak nombor 1 hati, nombor 2 hati. Maknanya ada ciri-ciri minda kepo sikit ya. Kan tengok orang lain tengok orang lain beli perabot ke macam mana ni? Orang sebelah beli perabot ke macam mana ni? Okey. So jadi orang akal boleh jadi juga. Kalau dia ada objektif dia nak jadi macam tu, tiba-tiba tak dapat, dia akan demotivate dan hilang motivasi dia. Okey. Jadi maknanya kita kena kenal diri kita dulu. Kenapa orang lain tak macam tu? Kenapa aku macam ni? So, ada benda-benda yang kita memang Tuhan jadikan memang kita macam tu kan. So kita kena belajar untuk kontrol sensasi positif. Okey, jadi kadang-kadang ada orang jenis dia orang hati ataupun orang telinga ni sebab dia information oriented. Okey, saya kongsikan orang telinga ni dia pandai berkira tau. Dan dia boleh berkirakan untuk orang lain. Dia tengok orang lain, dia kata, kerja apa dia boleh beli benda tu Dia boleh kirakan bagi orang lain. Dia boleh buat perancangan untuk orang tu. Hebat dia. Kan? Orang telinga, itu kelebihan dia. Dia pandai berkira dan dia boleh kirakan untuk orang lain. Okay? Orang hati pula, dia rasa kenapa lah aku tak dapat. Kenapa orang lain boleh dapat.
Orang akal dia baik objektif. Aku usaha dah ni, patutnya dapat, tapi kenapa tak dapat? Dia belajar objektif kan? Orang mata kadang-kadang sedih tak dapat. Lepas tu lepas 2 jam, relax. Lepas tu boleh makan, rasa sedih. Sebab dia detach. Dia hilang terus, settle masalah. Dan bagi motivator orang mata, orang mata mudah move on. Dia tak boleh nak samakan orang macam diri dia. Macam, come on, move on je. Dia orang mata paling mudah move on. Tapi orang-orang lain tidak. So, maknanya, jadi kita kalau sedih tu pertama sekali, naturally kalau kita jenis tadi, dan kenapa kita bersedih? Orang mata, orang telinga ada cara sedih dia. Sebab dia pandai berkira kan. Orang akal objektif itu. Orang hati sebab terasa itu. Dan orang mata same point. Maksudnya dia boleh detach. Okay? Tapi terasa balik. Lepas tu detach balik. Terasa balik, detach balik kan. Okay. Jadi maknanya kita kenal diri kita dulu. Kita jadi macam mana. So doa banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan ilmu. Dengan ilmu tu kita boleh manage perasaan tu, insyaAllah. Wallahualam. Amin, insyaAllah Ustaz. Moga baik-baik dan kita tenang-tenang untuk uruskan diri kita dahulu Ustaz, baru uruskan orang lain. Itu yang utama tu kan. Kita susunkan perasaan kita, emosi kita dengan sebaik mungkin dahulu, insyaAllah. Ustaz, kita dah sampai hujung pertemuan Ustaz. Sedikit kata-kata akhir pesanan Ustaz dan juga doa dari Ustaz di hujung ni. Silakan. Okey, kita tengah dekat pesta buku tu. So datanglah ramai-ramai dekat pesta buku. Cari buku yang bagus-bagus untuk meningkatkan kita punya pengetahuan ya. Sebab ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Iqra, bacalah. So memang kena banyak membaca ya. So tapi baca Allah tak stop kat situ tau. Allah sebut Iqra bismi rabbikal